은혜 받으실 하나님의 말씀은 창세기 1장 Petikan 9절에서 Alkitab untuk khutbah adalah daripada 13절까지입니다. Kejadian 1 ayat 9 hingga 13. 하나님이 가라사대 천하의 Berfirmanlah 물이 한 Allah, 곳으로 모이고 mengalir dan 묻이 berkumpullah ke 드러나라 semua 하시고 air di 그대로 bawah langit 되니라. di satu tempat, 하나님이 묻을 sehingga 땅이라 kelihatan tanah yang 칭하시고 kering. 모인 물을 바다라 Kata 칭하시고 jadilah sedemikian 하나님의 itu. 보시기에 Lalu 좋았고 Allah menamai bahagian 하나님이 kering itu 가라사대 darat 땅은 dan kumpulan 풀과 air 심의 itu 맺혀서와 dinamainya laut. 각기 Allah 종류대로 melihat semua 씨가지 itu 열매 baik. 맺는 Berfirmanlah 과목을 Allah, 내라 하시매 taklah tanah 그대로 되어 menumbuhkan pelbagai 땅이 tunas 풀과 muda, 각기 tumbuh-tumbuhan 종류대로 yang 심의 berbiji, 맺혀서와 segala 각기 jenis pokok 종류대로 buah-buahan 씨가지 yang 열매 menghasilkan 맺는 buah yang 나무를 berbiji, 내니 supaya 하나님의 jenisnya 보시기에 membiak dan 좋았더라. terus bertumbuh di 저녁이 bumi. 되매 아침이 되니 Kata 이는 jadilah sedemikian 셋째 itu. 날이니라. Kata pun menumbuhkan pelbagai tunas muda, segala jenis 살로운 tumbuh-tumbuhan yang 성가대 berbiji, 찬양과 dan segala 미시 jenis 오케스트라 pokok buah-buahan 연주가 yang menghasilkan 있겠습니다. buah yang berbiji. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 Saudara 기도의 dan 성도 saudara yang 여러분, saya kasih dalam Tuhan 지성령 Yesus, 성도 여러분, 전 세계 semua anggota 인터넷을 mami 통해 dari gereja 예배 cawangan 드리는 dan gereja 모든 성도 tempatan, 여러분, GCN penonton 시청자 GCN dan 여러분, semua anak Tuhan 창세기 menghadiri ibadah 강의 ini dalam 34 talian. 번째 시간입니다. Inilah penjelasan ke-34 tentang kitab Kejadian. 1961년 4월 10일 Pada 12 구소련의 12 유리 April 가가린은 인류 최초의 1961, 우주 비행사로서 Yuri Gagarin dari 1시간 Kesatuan Soviet 29분 menjadi 동안 manusia 지구 pertama yang 궤도를 mengobit 한 bumi 바퀴 satu kali 돌았습니다. dalam masa 1 jam 29 그리고 minit. 유명한 두 마디 말을 남겼지요. 한 Dia 마디는 diketahui telah meninggalkan 지구는 dua 푸르다는 ungkapan 것이었고 terkenal. 또 한 Salah 마디는 satunya ialah bumi 우주 berwarna 어디에도 biru. 신은 Dan yang lain ialah, 없더라는 saya tidak 말이었습니다. melihat Tuhan di sini. 그 몇 달 후 구소련의 또 다른 우주 Beberapa bulan 비행사 kemudian, seorang lagi 티토프는 angkasawan 지구 궤도를 Soviet 하루 동안 membentuk 비행했습니다. berjaya 그리고 keliling 말하기를 bumi 지구 sebanyak 위에 올라가서 17 kali dalam 몇 masa 바퀴 kira-kira sehari. 돌아보았지만 하나님은 보이지 Dan dia 않았다고 berkata, 말했지요. saya telah mengelilingi bumi belasan kali, tapi 1961년 saya 2월 tidak melihat Tuhan. 22일에는 미국도 유인 우주선 Amerika Syarikat 발사를 juga berjaya melancarkan 성공했습니다. kapal angkasa 그런데 bermanusia 미국 pada 최초의 20 우주 비행사로서 Februari 지구 궤도를 1962. 돌고 온 존 John Glenn, 글렌은 angkasawan Amerika 이렇게 pertama yang mengobit 말했습니다. bumi, 나는 pernah dengan 우주 여행을 하면서 우주의 kata-katanya ini. 아름다운 광경을 Ketika di angkasa, saya 구경했습니다. melihat pemandangan yang sangat luar 지구에나 biasa. 지구 Tuhan 우주 benar-benar 공간에나 ada, bukan hanya di 과연 bumi tapi 하나님은 juga di angkasa. 존재하십니다. 1968년 12월 24일 크리스마스 Pada hari sebelum 이후에는 Krismas 우주 tahun 비행사 3명을 태운 1968, 아폴로 buat 8 kali pertama 우주선이 dalam sejarah, 인류 역사상 Apollo 처음으로 8 dengan 3 angkasawan 달 memasuki 진입에 orbit bulan. 성공했습니다. 아폴로 8호 승무원들은 달 표면 Kru Apollo 8 71마일 mengatakan bahawa mereka 상공에서 mempunyai pesangan 지구에 yang 있는 ingin 모든 disampaikan 사람들에게 kepada semua 꼭 orang di 보내고 bumi 싶은 dari 메시지가 ketinggian 있다고 71 했지요. batu di atas permukaan 그 bulan. 실황은 미국을 비롯한 전 세계 TV와 Persembahan secara 라디오를 langsung ini 통해 disiarkan melalui 방송됐습니다. TV dan radio 아폴로 seluruh 8호 dunia 승무원들은 termasuk 달 di Amerika 상공에서 Syarikat. 지구에 있는 모든 Mereka mula 인류를 menyampaikan 향해 pesan yang sangat istimewa dari bulan ke 메시지를 seluruh 전하기 umat manusia di bumi. 시작했습니다. 태초에 하나님이 Pada mulanya Allah 천지를 menciptakan langit dan bumi. 창조하시니라. Bumi tidak berbentuk dan 땅이 kosong. 혼돈하고 Kegelapan 공허하며 menutupi permukaan 흑암이 samudera dan roh 깊음 위에 Allah 있고 melaya di 하나님의 atas 신은 permukaan air. 수면에 Berfirmanlah 운행하시니라. Allah, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 우주 Mereka 비행사들은 bergilir-gilir 창세기 membaca 1장 Kejadian 1절에서 5절을 ayat 1 hingga 5. 번갈아가며 읽었던 것입니다. 1969년 7월 21일 Pada 21 Julai 1969, seorang angkasawan Apollo 11, Neil Armstrong, jadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan. 그는 달에 도착하자마자 하나님이 Sebaik 지으신 saja 이 dia tiba di 우주가 bulan, ungkapan pertamanya kepada pusakawalan di bumi ialah, ruang yang diciptakan oleh Tuhan sangat indah. 1971년 7월 30일은 Pada 30 Julai 1971, James Irwin, seorang angkasawan Apollo 15, memandu rover bulan di permukaan bulan. Beliau kemudiannya berkata, ketika saya berada di angkasa dan di orbit bulan, saya merasakan kehadiran Tuhan yang di seluruh angkasa. 또한 그는 우주선이 Dia juga diketahui telah menurunkan ayat Alkitab yang terkenal dalam perjalanannya kembali ke bumi sambil melihat pemandangan bumi yang menakjubkan. Ayat itu ialah Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa tapi beroleh hidup sejati dan kekal.
James Irwin kemudian menjadi seorang 복음 penginjil. 전도자가 되었다고 합니다. Selama 20 tahun sebelum dia meninggal pada tahun 1991, dia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Inti daripada Injil yang disampaikannya adalah tentang keselamatan daripada Tuhan yang mengasihi orang tidak berdaya yang terlempar ke alam semesta. 하나님의 구원이었지요. 성도 여러분, 구소련과 미국의 Saudara dan saudari yang saya kasihi, 모두가 angkasawan Soviet dan angkasawan Amerika telah mengembara ke angkasa. Namun begitu, mengapakah kata-kata angkasawan Soviet membayangkan bahawa Tuhan tidak ada, sedangkan angkasawan Amerika mengalami kehadiran Tuhan? 우주 공간에서 하나님의 임재를 체험하고 간증하는 미국의 우주 Seorang wartawan 비행사에게 pernah bertanya kepada seorang angkasawan Amerika yang memberikan kesaksian tentang kehadiran Tuhan di angkasa. 구소련의 우주 비행사들은 Angkasawan Soviet 우주 berkata bahawa 어디에도 mereka tidak melihat 하나님이 Tuhan di 보이지 mana-mana di 않았다고 angkasa. 했는데 Tetapi 당신은 bagaimana kamu 어떻게 dapat melihat Tuhan? 하나님을 보았습니까? 그러자 미국의 우주 비행사는 성경 한 구절을 Kemudian angkasawan 인용하여 Amerika itu 답했다고 menjawab dengan 합니다. memetik ayat dalam Alkitab. 마태복음 Dia 5장 berkata, 8절에 마음이 Matius 5 청결한 ayat 자가 8 mengatakan, 하나님을 berbahagialah 볼 orang yang 수 murni hati, 있다고 mereka akan 했습니다. mengenal Allah. Jawapan itu benar. Orang yang 마음이 murni 청결한 hatinya 사람은 dapat melihat Tuhan. 하나님을 볼 수 있지만 Tetapi orang yang hatinya 마음이 tercemar oleh 죄로 dosa tidak 얼룩진 dapat melihat 사람은 Tuhan. 하나님을 볼 수가 없습니다. Orang yang angkuh tidak dapat bertemu 교만한 Tuhan. 사람은 Tetapi orang yang 하나님을 rendah hati 만나지 dapat. 못하지만 Orang yang murni 겸손한 hati dan 사람은 mempunyai 하나님을 kebaikan dapat 만날 수 merasakan 있습니다. kuasa kekal Tuhan, 또 sifat 마음이 ketuhanannya. 깨끗하고 선한 사람이 우주 만물에 깃든 하나님의 능력과 신성을 느낄 수 있지요. Pada malam 오늘은 ini saya akan 창조 menerangkan hari 첫째 ketiga 날의 역사를 penciptaan. 말씀드립니다. Saya berharap anda semua akan 여러분은 mendengar 더욱 tentang 선하고 pekerjaan 겸비한 penciptaan 마음으로 oleh 하나님의 Tuhan dengan 창조의 lebih 역사를 rendah hati 그처럼 dan baik, 놀라운 일을 supaya anda dapat 행하신 memuji dan 하나님께 memuliakan Tuhan 찬송과 telah melakukan 영광을 pekerjaan 돌릴 수 menakjubkan 있기를 ini. 바랍니다. Kejadian 창세기 1 ayat 9 1절에서 hingga 10 10절을 menyatakan, 보면 하나님이 berfirmanlah Allah, mengalir dan berkumpullah ke semua air yang di bawah langit di satu tempat, 빛이 드러나라 sehingga kelihatan tanah yang 그대로 kering. 되니라. Maka terjadilah sedemikian itu. Lalu Allah menamai bahagian kering itu darat dan kurang air itu dinamainya laut. 하나님은 보시기에 좋았다 Allah melihat 했습니다. semua itu baik. 창조 둘째 날에 물 가운데 Pada hari 궁창이 kedua 생겨서 penciptaan, 처음 지구를 cakrawala 덮고 있던 diciptakan di 물이 tengah-tengah 궁창 air. 위의 물과 Dan air di bawah 아래의 물로 cakrawala dipisahkan 나뉘었지요. daripada air di atas 그래서 창조 cakrawala. 셋째 날의 지구에는 궁창 Oleh itu 아래의 pada hari 물만 ketiga 남은 penciptaan, 상태입니다. hanya air di bawah 따라서 여기에 cakrawala 나온 yang tinggal di 하나의 bumi. 물이란 Oleh itu air di bawah 궁창 langit 아래의 merujuk 물입니다. kepada air di 당시 bawah 지구는 cakrawala. 표면이 거의 Pada masa ini 평평했습니다. permukaan bumi hampir tidak mempunyai 높이 bentuk 솟은 geografi yang 산이나 깊은 setara. 골짜기도 없이 Keseluruhan 지구 permukaan bumi 전체가 adalah rata 평평했던 tanpa gunung 것입니다. yang tinggi 이렇게 atau lembah yang 평평한 dalam. 지구를 궁창 아래의 Bumi 물이 dengan 덮고 topografi 있었지요. yang rata ini 참고로 ditutupi 과학자들이 oleh air 현재 di bawah 지구상의 cakrawala. 모든 물로 평평한 지구 표면을 Untuk 덮는다면 makluman anda, 수심이 saintis 얼마나 mengirakan dalam 될까를 air yang diperlukan 계산했습니다. untuk menutupi 그 bumi yang 결과 rata seperti 해발 약 itu. 2,400 Kajian mereka menunjukkan bahawa bumi akan ditenggelamkan air setinggi 2,400 meter di atas paras laut. Jumlah air yang diperlukan pasti sangat banyak. 지구 환경이 똑같지는 않지요. 그러나 당신은 지구 표면이 평평했기에 궁창 아래의 물만 있다 해도 지구는 Sudah 여전히 tentu keadaan 물로 bumi pada hari kedua 덮여 penciptaan 있었던 tidak 것입니다. seperti ini. Walaupun permukaan bumi agak rata, sehingga air di bawah cakrawala dapat menutupi seluruh bumi. Jika bumi ditutupi sepenuhnya oleh air, kedalamannya adalah sekitar 2,400 meter di atas paras laut. Kemudian Tuhan berfirman pada hari ketiga penciptaan, 그러자 지각 변동이 일어났지요. 어떤 부분은 mengalir 아래로 dan 들어가고 berkumpullah ke 다른 semua air di 부분은 bawah 위로 langit di 솟았습니다. satu tempat, sehingga kelihatan 물은 tanah yang 자연히 kering. 아래로 Lalu berlaku 깊이 pergerakan 파인 kerak 부분 bumi. 쪽으로 Sebahagian 모였지요. daripada bumi terangkat, 하나님께서는 manakala 이때 bahagian lain 북극에 tenggelam. 거대한 웅덩이처럼 Secara semula jadi, 깊이 파인 air 곳이 menjadi 생기게 lebih dalam pada 하셨다고 bahagian tanah yang 말씀해 tenggelam. 주셨습니다. 그래서 지금도 Pada 북극은 masa ini 바다로, Tuhan berfirman bahawa dia telah 남극은 땅으로 되어 menyebabkan 있습니다. terbentuknya lembah besar 북극이 seperti 움푹 lubang yang sangat 들어가다 besar berhampiran 반작용으로 kutub utara. 남극을 중심으로 Inilah 묻힌 sebabnya kutub 드러난 utara 것입니다. dilitupi oleh laut 물에 덮인 dan kutub 부분도 selatan 깊이가 ialah 다양합니다. daratan. 당신은 북극의 중심이 가장 Ketika 깊었으며 kutub utara 남극 tenggelam 쪽으로 갈수록 secara 얕았지요. tindak balas yang setara, 이랬던 척이 kutub 지구의 selatan 표면을 terangkat. 이후 Kedalaman 수차례 air juga 지각 berbeza-beza 변동을 di 거쳐 tempat yang berbeza. 현재의 Pada masa 모습이 tersebut, 되었습니다.
paling dalam adalah di kutub utara dan menjadi semakin cetek ke arah kutub selatan. Begitu permukaan awal bumi mengambil bentuk topografi sekarang ketika bumi melalui pergerakan tektonik. Untuk maklumat anda, titik terdalam di bumi adalah di Lautan Pasifik, di mana kedalamannya ialah 11,034 meter. Angka ini adalah jauh lebih besar daripada titik tertinggi di bumi, Gunung Everest, yang setinggi 8,844 meter. Kini kedalaman purata laut ialah 3,800 meter. Tuan mengumpulkan air di kutub utara dan melamakannya laut. Dia menamakan laut tanah yang kering sebagai darat. Pada masa itu, lautan berkumpul menjadi satu dan hanya ada satu benua. Kemudian 5 lautan, Lautan Pasifik, Atlantik, Hindi, Arktik dan Antartika, dan 6 benua, Asia, Afrika, Eropah, Oseania, Amerika Utara dan Amerika Selatan mula wujud. Alfred Wegener, seorang saintis Jerman, mencadangkan satu teori bahawa bumi pada asalnya mempunyai satu benua, tetapi benua ini secara perlahan terpisah dan hanyut. Teori ini dipanggil hanyutan benua. Ketika sains berkembang, banyak bukti menunjukkan bahawa benua sebenarnya boleh bergerak. Teori yang lebih maju, tektonik plat, kemudian dikemukakan, di mana benua-benua terapung pada batuan yang kurang tumpat yang dikenali sebagai plat tektonik. Pada hari ini, istilah sains ini dipelajari oleh para pelajar universiti. Walaupun sedikit sukar, saya berharap anda dapat memahaminya. Dengan cara ini, pengetahuan akan dikaitkan dengan isi pelajaran seterusnya dan anda juga akan menerima rahmat. Saya akan memberikan contoh berdasarkan Wegener yang membantu anda memahami tektonik plat. Sebuah glasier besar terapung di kutub utara. Oleh sebab glasier itu sangat besar, glasier itu kelihatan seperti sebidang tanah yang ditutupi salji. Walaupun jika glasier besar ini terpisah kepada beberapa bahagian glasier akan bergerak mengikut aliran air di bawahnya. Begitu juga, tektonik plat menggambarkan plat yang terapung di atas batuan cair yang dikenali sebagai manter. Dan plat ini boleh bergerak mengikut aliran manter. Sekarang, bagaimana jika glasier besar bertemu dengan glasier besar yang lain? Akibat pertumbungan, bahagian glasier akan pecah dan rosak, bukan? Begitu juga, akibat interaksi plat yang bergerak, letusan gunung berapi atau gempa bumi berlaku. Untuk maklumat anda, sebab mengapa gempa bumi kerap berlaku di Jepun adalah kerana Jepun terletak di tempat bertemunya 3 plat. Plat Pasifik, plat Eurasia dan plat Filipina. Gempa bumi Haiti juga berlaku di sempadan 2 plat, plat Amerika Utara dan plat Karibik. Gempa bumi di Chile juga disebabkan oleh pertumbungan 2 plat. Chile ialah sebuah negara yang menduduki jalur pantai yang panjang dan sempit di Amerika Selatan. Gempa bumi berlaku apabila 2 plat, plat NASA dan plat Amerika Selatan, bertemu secara langsung. Plat Amerika Selatan bergerak ke arah barat, ke arah Lautan Pasifik sejauh 8 cm setiap tahun. Dan dalam proses ini, 2 plat tersebut bertembung. Walaupun permukaan bumi kini terbahagi kepada beberapa plat, pada hari ketiga penciptaan hanya terdapat 1 laut dan 1 darat. Semua daratan bersatu dan semua air berkumpul menjadi satu. Darat dan laut ini kemudian terbahagi kepada beberapa benua dan beberapa lautan melalui pergerakan tektonik. Saudara dan saudari yang saya kasih, saya telah memberitahu anda bahawa bumi pada asalnya diliputi oleh air kehidupan. Kemudian cakrawala diciptakan di tengah-tengah air. Dan air
itu berkumpul menjadi lautan. 한데 모여 Sekarang 바다가 됐다 oleh sebab 했지요. air kehidupan menjadi laut, 그러면 생명수가 adakah air kehidupan yang 바닷물이 된 menutupi 것이니 bumi itu masih? 지구를 덮었던 Sama sekali 생명수도 tidak. 짰을까요? Air kehidupan tidak masing. 아닙니다. 생명수는 짜지 Oleh itu, 않습니다. bilakah air laut menjadi masing? 그러면 바닷물은 언제 Ketika Tuhan 짜졌을까요? menamakan 하나님께서 air 모인 berkumpul itu 물을 sebagai laut, 바다라 air itu 칭하셨을 때 menjadilah air laut dengan 지구와 komponen 같은 yang seperti 성분의 hari ini. 바닷물이 된 것입니다. Tuhan menjadikannya mengandungi garam dan air itu menjadi 이 masing. 염분 때문에 짠맛이 납니다. Apakah sebabnya Tuhan menjadikan air laut itu masing? Pertama, ini adalah untuk mencegah air laut daripada menjadi busuk walaupun dalam masa yang lama. 바닷물이 썩지 않게 하기 위함입니다. 상식적으로 Secara 흐르는 logik, 물은 air 썩지 mengalir 않지만 tidak bertakun, tapi air yang bertakun 시간이 akan membusuk. 지나면 썩지요. Jika anda meletakkan air segar ke dalam satu gelas untuk masa yang lama, air itu akan membusuk. Air laut juga merupakan air bertakun di dalam bekas besar yang dipanggil bumi. Oleh itu, ada kemungkinan air laut akan membusuk dari masa ke masa. Walaupun air laut tidak membusuk, garam menghalangnya daripada membusuk. 그러나 바닷물은 잘 썩지 않습니다. Air sungai ialah air yang mengalir, juga air sungai tidak memerlukan garam. Namun begitu air laut ialah air yang bertakun, jadi garam ditambahkan untuk menjadikannya masing. 바닷물은 고인물이므로 Selain itu, banyak air yang mengalir ke laut dari darat dan banyak air ini telah tercemar. 바다에는 육지로 Jika air laut tidak ditambahkan, 그중에는 오염된 jika air laut tidak mempunyai garam, laut akan dipenuhi dengan air tercemar dari darat. Walaupun ada garam di dalam air laut, jadi air yang tercemar dapat dibersihkan. Sebab kedua Tuhan menjadikan air laut masing adalah kerana hari ini Sebab kedua Tuhan menjadikan air laut masing adalah kerana hari ini memberikan manfaat besar kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh, garam dari laut ialah keperluan untuk manusia. Umum diketahui bahawa garam digunakan untuk menyedapkan makanan atau mengawetkan makanan. Namun begitu, terdapat lebih daripada 1,400 bidang di mana garam digunakan. Jumlah garam yang digunakan untuk makanan adalah sangat kecil berbanding jumlah penggunaan garam secara keseluruhan. Dengan menggunakan natrium dan klorin yang dapat diekstrak secara kimia daripada garam, manusia dapat menghasilkan pelbagai produk kimia. Kaca, sabun, kertas, plastik, jus serangga, pembersih, peluntur, enamel, anti beku, baja, bahan kimia pertanian dan banyak lagi. Garam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang paling penting, garam memainkan peranan yang sangat penting dalam tubuh manusia dan haiwan untuk mengekalkan kehidupan. 0,9% daripada darah manusia adalah garam, dan garam menjalankan banyak fungsi. Garam mengawal cecair badan untuk mengekalkan tahap yang sepatutnya dan juga menjadi komponen dalam cecair pencernaan. Oleh itu, jika anda tidak mengambil jumlah garam yang sepatutnya, anda mungkin hilang selera makan dan dalam masa lama anda mungkin mengalami kelemahan, kebosanan, keletihan dan gangguan mental. Sebab anda berasa pening atau kehilangan sedaran apabila anda berpeluh banyak dalam satu masa adalah kerana jumlah garam dalam badan anda tiba-tiba berkurang. Jika anda mengambil terlalu banyak garam, hal ini memudaratkan badan anda. Tapi mengambil garam dalam jumlah yang betul adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan anda. Apabila askar berkawan, jika mereka mendaki gunung tinggi atau berjalan jauh pada musim panas, mereka selalu membawa garam bersama mereka di dalam botol air mereka. Mereka minum air yang dicampur dengan garam. Pegawai tentera juga memeriksa sama ada mereka membawa garam atau tidak. Askar berpeluh banyak, jadi mereka perlu mengambil garam. Tuhan mengetahui bahawa garam ialah bahan penting untuk kita manusia dan melarutkannya di dalam air laut. Apabila laut dan darat diciptakan pada hari ketiga penciptaan, Allah melihat semua itu baik. Penciptaan pada hari ketiga belum selesai.
셋째 날의 창조 역사는 아직 끝나지 않았지요. Dalam ayat 11 hingga 12 daripada petikan ini, Tuhan membuatkan pelbagai jenis tumbuhan keluar daripada tanah. Oleh itu, apakah maksudnya Allah melihat semua itu baik? Dalam separuh kedua ayat 10, Tama, hal ini adalah baik bagi Tuhan kerana dia melihat persekitaran untuk pemumpukan manusia terbentuk satu demi satu. Selain itu, hal ini baik pada pandangan Tuhan kerana laut dan darat tidak terpisah tetapi bergabung sebagai satu. Sama seperti Tuhan Trinity mempunyai satu hati, kehendak dan fikiran, anak-anak Tuhan juga ingin menjadi satu dalam hati. Pertama, dia ingin kita menjadi satu dengan Tuhan Bapa, satu dengan Tuhan Yesus, dan satu dengan Roh Kudus. Apabila anak-anak Tuhan menjadi satu dengan satu sama lain dalam fikiran, Tuhan Bapa melihat hal ini dan sangat gembira serta berkenan. Orang yang telah menerima Roh Kudus dapat merasakannya. Apabila hati anda menjadi satu dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam anda akan berasa bahagia dan gembira. 1 Yohanes 5 ayat 6 menyatakan, Roh itulah yang bersaksi kerana Roh ialah kebenaran. Oleh sebab Roh Kudus ialah kebenaran, kita dapat bersatu dengan Roh Kudus apabila berfikir, berkata-kata dan bertindak dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4 menyatakan, tiada yang lebih membahagiakanku daripada berita bahawa anak-anakku hidup kebenaran. Apabila anggota Mami hidup dalam cahaya dan menurut firman kebenaran, saya juga berasa gembira. Anda hidup dalam cahaya, hidup menurut firman, saya berasa sangat gembira apabila melakukannya. Oleh itu, saya sangat memberikan penekanan dan meminta para usahawan dan para penatua untuk sentiasa hidup dalam kebenaran. Sama ada besar atau kecil, saya mahu mereka mengikut peraturan dan undang-undang negara. Saya tidak mahu mereka melanggar undang-undang untuk mengelakkan kerugian oleh sebab ketamakan dan mementingkan diri. Apabila Roh Kudus dalam anda bergembira, kegembiraan itu disampaikan secara langsung ke dalam hati anda kerana anda bersatu dengan Roh Kudus. Pada masa ini, kegembiraan tidak dapat dinyatakan kata-kata dan yang tidak dapat diperoleh di dunia ini muncul dari dalam hati anda. Namun begitu, jika anda berfikir atau hidup bertentangan dengan kehendak Roh Kudus, anda akan berasa tertekan dan terbeban. Hal ini kerana hati anda tidak bersatu dengan Roh Kudus, tetapi terpisah daripadanya. Sudah tentu hal ini tidak bermaksud bahawa Roh Kudus meninggalkan anda sejurus anda terpisah daripadanya. Apabila anda bertindak dalam ketidakbenaran, Roh Kudus akan merintih dan merasa sedih. Itulah sebabnya hati anda berasa terbeban dan tertekan. Jika anda berasa kecewa atau tertekan, hal itu adalah kerana Roh Kudus merintih di dalam anda. Rintihan Roh Kudus bermaksud anda telah tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran, tetapi telah mengikuti kegelapan. Anda berasa sengsara kerana musuh anda, iaitu iblis dan syaitan, hasut anda dan menyebabkan anda hidup dalam kegelapan. Dan begitu dalam keadaan tersebut, anda hanya perlu bertaubat. Kemudian rintihan Roh Kudus akan berhenti dan perasaan kecewa anda akan hilang. Namun begitu, jika anda tidak bertaubat dan berterusan hidup dalam ketidakbenaran, tiada jalan untuk berpatah kembali kemudiannya. Anda kehilangan kekuatan untuk berdoa dan hidup dalam kebenaran lagi. Anda akan semakin jatuh dalam dosa. Anda harus segera menghindarinya dan berpatah balik untuk menjadi bersatu dengan Roh Kudus. Jika anda melawan kehendak Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus akan meninggalkan anda. Saya menggesa anda untuk sentiasa bersatu dengan Roh Kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Yesus juga berdoa agar anda dapat bersatu dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 21, 예수님께서도 우리가 아버지와 하나 되고 서로 간에도 하나 될 수 있기를 기도하셨지요.
바로 요한복음 17장 21절에 supaya mereka semua menjadi satu sebagaimana engkau bersatu denganku dan aku denganmu. Semoga mereka menjadi satu dengan kita supaya dunia percaya bahwa engkau mengutus aku. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서라고 하셨습니다. 이 기도는 Yesus 예수님께서 mengucapkan doa ini pada hari dia ditangkap. 아버지께서 예수님 Sebagai Tuhan ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada dalam Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki anda semua menjadi satu. Oleh itu anda harus sentiasa berusaha untuk menjadi satu dengan satu sama lain. Anda harus menjadi satu dalam kepatuhan mengikuti aturan, prinsip, arahan, doktrin yang tidak berlawanan dengan kebenaran. Saya berharap anda dapat mengetepikan pendapat anda untuk bersatu, tidak kira betapa baiknya pendapat anda. Apabila anda menjadi orang yang dahulu mengalah dan rendah hati untuk tujuan menjadi satu, anda menjadi orang yang dipandang baik oleh Tuhan. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, pada malam ini antara pekerjaan Tuhan pada hari ketiga penciptaan, saya telah memberikan penerangan tentang penciptaan laut dan darat. Dan khutbah yang seterusnya saya akan memberitahu anda tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman yang menghasilkan benih dan pokok yang menghasilkan buah. Oleh sebab tumbuh-tumbuhan berakar dalam tanah, tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak ke tempat baharu dan sendirinya. Walaupun dengan keadaannya seperti itu, Tuhan memberikan kemampuan yang menakjubkan. Kemampuan ini adalah kemampuan yang tidak pernah diberikan kepada singa, raja binatang, maupun manusia, Tuhan atas ciptaan. Saya akan menjelaskan kemampuan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan dalam kuliah seterusnya. 번성하고 살아갈 수 있도록 역사를 해주신 겁니다. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 27 hingga 28. 드리겠습니다. 누가복음 12장 27절에서 28절에 보면 우리 예수님께서 Lihatlah bunga bakung yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemewahan dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghasil rumput di padang yang ujuk hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan lebih-lebih lagi memberimu pakaian begitu tipis kepadamu? 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 Bersama Tuhan Bapa dan Roh Kudus, Yesus mengendalikan semua pekerjaan penciptaan. Itulah sebabnya dia dapat memahami kasih Tuhan dan sifat ilahinya dalam semua perkara dengan lebih jelas daripada sesiapa saja kerana dia turun ke dunia ini dan hidup bersama manusia. Saya berharap anda juga dapat merasakan sifat ilahi Tuhan walaupun hanya dengan melihat sedikit tumbuhan. Saya juga berharap agar anda dapat merasakan kasih Tuhan Sang Pencipta halus ini dalam kedalaman hati anda. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, tidakkah Allah akan lebih-lebih lagi memberimu pakaian? Anda akan dapat menyadari bahawa kasih Tuhan untuk anda adalah jauh lebih besar daripada kasihnya untuk rumput di padang. Hal ini kerana kita ialah karya agung dalam kerja penciptaan oleh Tuhan. Dan sebagai manusia adalah hasil ciptaannya yang utama. Saya berharap agar melalui penjelasan tentang kejadian ini, anda dapat memahami dengan mendalam bukan saja kuasa Tuhan Maha Kuasa, malah kasihnya untuk kita. Semoga anda lebih mengasihi Tuhan berbanding dengan sebelumnya dan lebih lagi dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.